主内弟兄姐妹们平安。 Shalom jemaat sekalian. 我们要翻开一段经文，我们要看两处经文：以弗所书第1章第7、第8节，然后哥林多前书第6章19、20节。 Kita akan melihat dua bagian Alkitab, Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8, kemudian Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 以弗所书第1章第7、第8节。 Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. 神的话如此说：我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是上帝用诸般的智慧、聪明、充充足足赏给我们的。 Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 第二处的经文是哥林多前书第6章19、20节。 Bagian kedua 1 Korintus pasal 6 ayat 19 20. 哥林多前书第6章19、20节。 岂不知你们的圣子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的圣子上荣耀上帝。 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 好，我们读经到此为止。我们还没定神的话之前，请我们再一次低头祷告。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala masuk dalam doa. 恩主，我们再一次来到你的面前。 Tuhan yang murah hati, kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu. 我们已经读了你的话语，我们一下子要思想你的话。 Kami telah membaca firman-Mu dan sebentar lagi kami akan merenungkannya. 求你的圣灵帮助你两位仆人，无论是传讲信息或者翻译的， Kiranya Roh Kudus menolong kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan firman maupun yang menerjemahkannya. 好让他们两位可以同心合意的把你的真理传开。 Supaya mereka direkan oleh satu roh dengan bisa memberitakan kebenaran-Mu. 我们这样子恭敬祷告，奉主耶稣基督的圣名求， Demi nama Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. 阿门。 Amin. 好，今天我们要思想一个题目，就是基督的救赎作为。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu karya penebusan, karya Kristus dalam penebusan. 可能你们当中听过这个美国过去林肯总统， Mungkin saudara sekalian pernah mendengar nama Presiden Amerika yang dahulu. 他是美国第16任的总统， Dia adalah Presiden Amerika yang ke-16. 是其中一位可以说前美国总统大家所敬爱的。 Boleh dikatakan dia adalah presiden yang dikasihi oleh rakyat Amerika. 那么现在这个等下下个礼拜要就职的那个 Trump 总统，有谁知道他是第几任的总统？ Siapa yang tahu bahwa Donald Trump yang akan dilantik minggu depan itu presiden yang keberapa? 第几任？ Yang keberapa? 有人知道吗？47。 47. 所以这个林肯是第16任的这个美国总统。 Lincoln adalah presiden Amerika Serikat yang ke-16. 那么他为什么这么的著名，大家所敬爱的？ Mengapa dia itu demikian terkenal dan dikasihi oleh rakyat Amerika? 他其中一个最大的贡献就是废除当时的这个奴隶制度。 Sumbangsi yang terbesar adalah dia menghapuskan perbudakan pada saat itu. 他曾经说过一句话，我把它引用。 Dia pernah mengatakan,
kata-kata demikian. 他说我们是政治上的这个假冒伪善的人。 Kita adalah kemunafikan politik. 如果我们一方面我们推广这个人事的奴隶， Di satu sisi itu memelihara perbudakan manusia. 但是另一方面我们提倡说我们是鼓励这个人类的自由。 Tapi di sisi lain itu mengaku bahwa satu-satunya sahabat kebebasan manusia, kita adalah satu-satunya. 所以一方面我们还是保持这个奴隶制度，但是另一方面我们说我们是提倡这个人类的自由。 Di satu sisi itu masih memelihara perbudakan, tetapi di sisi yang lain itu mengatakan dia itu mengatakan kebebasan manusia. 所以他说这个是很大的一个假冒伪善的。 Itu adalah munafik. 曾经有一个传说， Ada sebuah cerita 关于这个林肯总统。 mengenai Presiden Lincoln ini. 有一次他正在走路的时候，然后他经过这个奴隶市场， Satu kali dia sedang berjalan dan melewati pasar budak. 在那里他看见有一个年轻的女仆被卖， Dia tuh di sana melihat budak wanita yang dijual yang masih muda. 所以他感觉到非常的可怜。 Dia merasa kasihan sekali. 那么他就跟那个要卖这个女工的这个主人跟他讨价还价， Dia kemudian tuh tawar-menawar dengan penjualnya. 到最后他就买赎了这个女工。 Kemudian dia tuh menebus budak wanita itu. 那么他买赎了之后，这个女工这个女仆跟随他走路，跟随他走路。 Kemudian budak wanita itu tuh mengikuti Lincoln jalan. 但是林肯跟他说：“你做什么？你也是跟随我，你现在是一个自由的人了。” Kemudian Lincoln berkata, buat apa mengikuti saya? Engkau sekarang adalah manusia bebas. 这个女仆她不懂，你的意思我自由是什么意思呢？ Dia bertanya, kebebasan itu apa artinya? 你不是已经把我买赎了，那么我现在是你的女仆吗？ Bukankah engkau telah menebus saya sekarang menjadi hambamu, budakmu? 他说没有，我把你买赎，因为我要释放你，成为一个自由的人。 Bukan, saya tuh membeli engkau supaya engkau menjadi orang yang bebas. 那么这个女仆还不太懂，你这一次我自由，那么现在我可以说我喜欢说的吗？ Dia bertanya, sekarang saya dibebaskan, apakah saya boleh melakukan yang saya kehendaki? 可以呀。boleh. 那么我现在可以做我喜欢做的吗？ Apakah saya bisa melakukan yang saya kehendaki sekarang? 他说可以。 Boleh. 那么我现在可以去我要去的地方吗？ Bolehkah saya pergi ke tempat yang saya ingini? 林肯说可以。 Boleh. 那么这个女仆她怎么说？她说好了，那么我现在自愿的，我要一生中来服侍你，可以吗？ Si budak wanita ini berkata, kalau gitu saya mau dengan sukarela melayani engkau. 弟兄姐妹们，刚才我们这个描述关于这个奴仆跟圣经里面讲这个救赎是非常的相似。 Kisah budak tadi itu dengan penebusan di Alkitab tuh mirip. 刚才以弗所书第1章第7、第8节说，你们已经被救赎，用耶稣基督的宝血。 Tadi di Efesus dikatakan kita telah ditebus yaitu dengan darah Yesus. 当时这个关于奴隶制度在可以说第4世纪是非常的普遍。 Pada abad 17, 第4世纪。 abad pertama perbudakan itu lazim sekali. 有人估计说，当时大概有500万的这个奴隶。 Ada orang yang memperkirakan waktu itu ada 5 juta budak. 所以圣经特别保罗他常常用这个奴隶这个制度来描述我们以前被罪这个捆绑，现在已经得了自由。 Paulus sering menggunakan budak itu untuk melukiskan dulu kita dibelenggu oleh dosa dan sekarang telah merdeka. 就是用什么代价呢来解放我们呢？ Dengan upah apa untuk 就是借着耶稣基 kita? 督的宝血。刚才那个以弗所书第1章第7、第8节所说的。 Yaitu melalui darah Yesus yang tadi kita baca di Efesus pasal 7 ayat 7 dan 8. 弟兄姐妹们，我不知道我们是否了解这一点。我们以前是被罪捆绑的人，
那么现在已经借着耶稣基督的宝血，我们得以这个自由。 Saya tidak tahu apakah saudara sekalian mengerti, dahulu kita dibelenggu oleh dosa, tapi sekarang oleh darah Yesus telah dibebaskan. 在哥林多前书第6章19、20节那里说， 1 Korintus pasal 6, 19, 20 dikatakan, 你们现在已经被买来的，那么你的身体不是属于你们自己的，所以你们要借助你的身体来荣耀上帝。 sekarang kau telah dibeli, oleh karena itu harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. 弟兄姐妹们，这里说用耶稣基督的宝血这个重价买来的， Kita telah dibeli dengan darah Yesus. 在圣经里面有一个例子，就是我们知道在新约有关这个腓利门，还有他的这个奴仆名叫欧尼西姆。 Di perjanjian dulu kita tahu ada Filemon dan Onesimus. 我们知道这个腓利门他是可以说一个很富有的人， Filemon adalah orang yang kaya. 他有许许多多的这个奴仆。 Dia mempunyai banyak budak. 那么其中一个就是一个厄尼西姆。 Salah satu namanya Onesimus. 厄尼西姆可能他偷他主人的东西，然后他就跑掉了。 Mungkin Onesimus itu mencuri barang dari majikannya dan kemudian melarikan diri. 他跑到罗马，在那里他遇到这个保罗， Dia lari ke Roma dan di sana bertemu dengan Paulus. 所以保罗就向他传福音，结果这个厄尼西姆他就悔改了。 Paulus mengabarkan Injil kepadanya dan Onesimus itu bertobat. 那么保罗后来他怎么做呢？ Akhirnya apa yang dilakukan oleh Paulus? 保罗把这个厄尼西姆他派回去到他以前的主人，就是腓利门那边。 Kemudian Paulus itu mengutus Onesimus ke majikannya yang lama, yaitu ke Filemon. 那么保罗也是用这个奴仆的这个形象来描述耶稣基督的作为。 Paulus pun memakai budak untuk melukiskan 他说现 perbuatan Tuhan 在 Yesus. 这个厄尼西姆他已经认识了，已经悔改了，认识耶稣基督，他现在是一个自由人了。 Onesimus sudah bertobat dan sekarang dia sudah mengenal Yesus, dia itu sekarang orang yang merdeka. 但是我派他回去，叫他来服侍你， Tapi aku mengutus dia untuk melayani engkau, 好让他可以在你面前可以认罪，你可以赦免他。 supaya dia itu bisa diampuni oleh Filemon. 那么，请问这个他的主人，以前的主人腓利门有没有后来接纳这个厄尼西姆呢？ Permisi tanya, mantan majikannya Filemon itu apakah menerima Onesimus? 圣经没有记载得很清楚， Alkitab tidak mencatatnya dengan jelas. 但是从教会历史我们知道，后来厄尼西姆他成为起初教会的这个其中一个教会的领袖。 Tapi kita tahu dari sejarah bahwa Onesimus belakangan menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. 所以弟兄姐妹们，我们现在是一个自由的人，就是在耶稣基督面前，我们成为他的信的这个仆人，可以说。 Kita sekarang menjadi orang yang merdeka di hadapan Yesus Kristus, kita menjadi budaknya, hambanya yang baru. 我们现在有一个新的经理来管理我们的生活。 Sekarang kita mempunyai pengalaman yang baru. 经理，我们新的经理来管理我们的生活。 Untuk mengelola hidup kita. 我们不是在那个旧的经理之下，就是魔鬼之下，我们的新的经理就是耶稣基督这 Kita 个。 bukan di bawah iblis, tetapi di bawah Yesus Kristus. 所以在哥林多前书6章，刚才那里说，你们要借着你的身体来荣耀主的名。 Sehingga di Korintus dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 我们不再按照我们自己随我们的意识去做，但是按照我们新的这个经理，我们新的主人来行事为人。 Kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. 弟兄姐妹们，我们常常在这一点，好像是我们自己的主人，对不对？ Kita sering beranggapan kita adalah majikan diri sendiri. 我们认为我们所有的一切都是属于我们自己的。 Kita beranggapan segala sesuatu yang kita miliki memang milik kita. 我们认为我们要怎么样做，按照我们自己的随我们的意思，我们就这样可以做。 Apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. 但是圣经告诉我们说，不是这样子，我们是已经被耶稣基督的宝血所买赎了。
Tapi Alkitab mengatakan tidak demikian karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. 所以你们不是属于你们自己。 Jadi kita bukan milik sendiri. 在哥林多前书第6章刚才很有意思，是说你们要借助你们的身体来荣耀主的名。 Di Korintus dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 为什么用你的身体呢？你的身子或者你的身体呢？ Mengapa harus dengan tubuh kita? 是否我们用我们的身体这个来荣耀主的名？这个什么意思呢？ Apakah artinya memuliakan Allah dengan tubuh kita? 弟兄姐妹们，我相信这个圣经这里他说这个身体，但是他用这个完整性的看法来看一个人。 Di sini tubuh adalah dengan secara utuh melihat seseorang. 所以不只是你这个肉体这个身体，但是你身心灵是完整的一个人来荣耀主的名。 Bukan hanya tubuh fisik kita, tetapi roh jiwa kita juga secara keseluruhan. 所以很多人他们认为他们可以随便做他们喜欢做的。 Banyak orang beranggapan dia boleh melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. 对不起哦，有一些人他们到已经信主，你不可以抽烟。 Alasannya adalah di Alkitab tidak ada larangan untuk merokok. 你告诉我，给我看圣经是哪一个经文说你们不可以抽烟呢？ Coba kasih tahu kepada saya di mana di Alkitab ditulis tidak boleh merokok. 如果有的话，我要戒烟的，我要停止这个抽烟。 Kalau ada saya mau stop merokok. 有没有？圣经有没有说你们不可以抽烟？有没有？ Apakah Alkitab ada mengatakan dilarang merokok? 有没有？ Ada tidak? 没有。 Tidak. 的确没有，圣经没有说你们不可以抽烟。 Alkitab tidak mengatakan tidak boleh merokok. 但是圣经有说你们要借助你们的身体来荣耀主的名。 Tapi Alkitab mengatakan harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. 圣经有说你们无论你们做什么，你们要荣耀主的名。 Apapun yang kau lakukan harus memuliakan Tuhan. 所以你们能不能够，你们一方面在那边抽烟，一方面烧你们的肺，一方面在那里说我要感谢主，我要荣耀主的名。你可以这样做吗？ Bolehkah kita sambil merokok kemudian juga membakar paru-paru kita dan mengatakan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? 有没有这样？有没有可能你一面在那边抽烟，一面烧你的肺哦？人家抽烟，你看哦。 如果他们照 X 光的话，肯定他的肺会在那边黑黑的，对不对？ Boleh tidak sambil merokok sambil membakar paru-paru? Kalau di X-ray itu akan kelihatan paru-parunya tidak bersih. 所以一方面你在破坏你的身体，一方面你借助你的身体来荣耀主的名， Di satu 有没有可 sisi 能？ merusak tubuhmu dan di sisi yang lain memuliakan Allah dengan tubuhmu. Mungkinkah demikian? 不过当然我说这个是其中一个罪而已啊，不是说那个抽烟是比其他的罪那个更糟糕，没有，罪 Saya 都 hanya 是罪都 mengambil 是一样。 contoh, tidak berarti kalau merokok itu merupakan dosa yang lebih bahaya, lebih berat daripada dosa yang lain. 但是重点这里我要说的，我们要清楚知道，我们不是属于我们自己的。我们信主以后，我们不能说我要随我的意思去做，我喜欢做什么，我喜欢做我就要做。 Titik beratnya adalah setelah percaya kita bukan milik kita sendiri, melakukan apapun yang kita kehendaki. 因为如果这样子的话，那么我们违背了上帝在我们身上的这个恩典。 Kalau demikian kita itu telah melanggar anugerah Tuhan pada diri kita. 弟兄姐妹们，我们要荣耀，借助我们的身体，借助我们整个人，要荣耀主的名。 Kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita. 意思就是说，我们怎样在这个世界，我们成为耶稣基督活的见证。 Artinya adalah kita menjadi saksi hidup di dunia bagi Yesus. 我们怎样可以更努力的来侍奉主？ Kita bagaimana bisa lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. 有时候我们常常认为，我们要侍奉主，我要侍奉就侍奉，我不侍奉也可以。 Kita sering beranggapan kalau mau melayani ya melayani, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. 但是我告诉你，其实我们已经被耶稣基督买赎，好像奴仆一样，我们的整个人是属于他的，我们没有权利不侍奉。 Kita telah ditebus oleh Yesus seperti budak itu, kita tidak punya hak untuk tidak melayani Yesus. 你了解这一点吗？我再一次重复，我们没有权利不侍奉主。
Kita tidak mempunyai hak untuk tidak melayani Tuhan. 我们说我们太忙，但是你的时间也已经被耶稣基督所买赎了，所以你的时间也是耶稣基督的时间了。 Kita mengatakan kita terlalu sibuk, tapi waktu kita pun sudah ditebus oleh Yesus. Waktu kita adalah waktu Yesus. 所以他要使用你，那么他有权利来使用你。我们没有权利说不，这个是我的时间，不，这是我的生活，不，这是我要做什么，要随我的意思。 Dia mau memakai saudara, kita tidak boleh berkata tidak mau, ini adalah hidupku, ini adalah kehendakku. 但是我们要随他的意思。 Tapi kita harus sesuai dengan kehendaknya. 弟兄姐妹们，在第二世界大战的时候，有发生一件很有趣的一件事情。 Pada perang dunia kedua ada kejadian yang menarik. 有一位神父名叫 Kolbe， Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Kolbe. 他是波兰人。 Dia itu orang Polandia. 那么，因为他容纳有许许多多的这个犹太人，那么据说有大概2000名，他救了这个犹太人被纳粹要追杀的这个犹太人，他救了大概2000个人。 Dia tuh menyelamatkan 2000 orang Yahudi sehingga 所以 mau dikejar 到 oleh 最后 Nazi. 他就被这个德国纳粹希特勒的那时候把他抓住了。 Akhirnya dia ditangkap oleh Nazi Hitler. 然后他放在这个最残忍的这个集中营，就是 Auschwitz 这个集中营。 Ditampung di kamp konsentrasi yang paling sadis yaitu di Auschwitz. 那个是1941年的事情发生的。 Kejadiannya adalah tahun 1941. 那么那时候刚好在他那个集中营那边有一个人被拘留，然后他跑掉了。 Di tempat kamp konsentrasi itu ada satu orang yang melarikan diri. 按照这个纳粹的规矩，如果有一个人跑掉，那么如果他们这个其他那个囚犯、其他被拘留的人不能够告诉他们，那个人怎么跑到哪里去，那么纳粹要把另外一个人要把他杀死来代替那个跑掉的人。 Menurut peraturan Nazi, kalau seseorang melarikan diri dan tidak diberitahukan oleh yang lain dia larinya bagaimana kemana, maka salah satu dari tahanan itu harus dihukum mati untuk menggantikan yang lari itu. 所以那时候就纳粹要杀死了这个另外一个人，名叫 Francis Seck 那个人。 Waktu itu Nazi mau membunuh orang yang bernama Francis Seck. 但是这个人还年轻，那时候他才30多岁。 Orang ini masih muda, saat itu 30 tahun lebih usianya. 另外，他也有家庭，有了太太，有了孩子， Dan dia pun sudah berkeluarga, mempunyai istri, mempunyai anak. 所以他求说，求你，不是我帮他跑掉的，求你来怜悯我，去饶恕我，可以吗？ Dia tuh meminta pengampunan karena bukan dia yang membantu orang itu melarikan diri. 在外面有我太太，有我孩子在那边等着我。 Di luar ada istri dan anakku sedang menantikan aku. 但是这个纳粹他们不管，没有，我指定你就是你。 Tapi Nazi itu tidak menghiraukannya. Aku menentukan engkau ya engkau. 所以那时候就是这个神父这个 Kolbe 他就出面了。 Saat itu Pastor Kolbe itu dia tuh keluar. 他说我代替他，你就要的话，你就没关系，处我这个死刑，但是不要这个年轻人。我是一个神父，我没有家庭，我现在那时候他已经50多岁了，我已经年纪也是50多岁了，那么就你把我处那个死刑好了。 Si Kolbe itu mengatakan bahwa dia tuh pastor dan dia tuh tidak punya keluarga dan sudah usianya 50-an, jadi dia saja yang menggantikan Francis Seck itu. 好，那么那些他们就同意了。好了，不是这个 Francis Seck 就是你要杀死你啊。 Mereka setuju, jadi Francis Seck tidak dibunuh, tetapi pastor itu yang dibunuh. 所以就这样子，这个神父到最后他就牺牲了他的生命，就为了这个年轻的另外一个人。 Jadi Pastor Kolbe itu dia merelakan mengorbankan jiwanya untuk menolong Francis Seck. 那么这个人他感觉到他一生中他的生命，
他欠他的生命，欠这个Kolbe 这个神父。 Jadi Franciszek itu hutang nyawa kepada Pastor Kolbe. 那么第二次世界大战结束了， Setelah Perang Dunia selesai, 1982年，那个时候是10月10号的1982年， waktu itu tahun 1988 Oktober 10, 当时的这个教皇，他把这个 Kolbe， 你们知道那个天主教那个奉圣，看到你把他提拔成为一个圣人，奉圣。 oleh Pope itu Kolbe diangkat dijadikan orang kudus, orang suci. 对，Saint， 圣人，就按照那个天主教的那个传统。 Itu kebiasaan Katolik. 那么那时候，这个教皇也是请这个 Franciscan， 就是当时被救的那个人代替那个人被救的那个人。 Waktu itu Paus pun mengundang Franciszek, orang yang digantikan oleh Kolbe. 那个人他怎么说？ Apa yang dikatakannya? 就是这句下面的一句话， Itu yang di bawah. 他说：“趁着我还有气息的时候， Ketika saya masih mempunyai nyawa, masih 我 mempunyai 认为 nafas, 是我的义务，把 Kolbe 这个爱、这个英雄性的这个行动，把它传给别人。 merupakan tugas saya untuk menyebarluaskan kasih heroik dari Kolbe ini. 你明白他的意思吗？ Apakah saudara sekalian mengerti 他说：“ maksudnya? 我欠 Kolbe 我的生命。”他说 Saya hutang nyawa kepada Kolbe.：“ 我当做我的义务，趁着我还有气息的时候，我怎样来传扬这个 Kolbe 他的爱的行动。” Itu merupakan tugas saya. Ketika saya masih hidup, saya mau memberitakan sikap heroik tentang kasih dari Kolbe ini. 弟兄姐妹们，我认为其实我们每一个基督徒，我们每一个信徒也是好像这个 Franciscan 这个人。 Sebetulnya kita sebagai orang Kristen tuh seperti Franciszek. 对，耶稣基督已经牺牲他自己，为了要拯救，为了要救赎你我这个犯罪的人。 Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan saudara dan saya orang yang berdosa ini. 那么我们应该也是有这样的态度，趁着我们还有气息的时候，我们怎样要传扬耶稣基督那爱的作为。 Kita pun harus mempunyai sikap yang demikian ketika kita masih hidup, kita memberitakan kasih Yesus itu, perbuatan kasih Yesus itu. 阿门，弟兄姐妹们， Amin. 阿门。那么今天我们领受这个圣餐的时候，就是我们要纪念耶稣基督他的死、他的牺牲、他的饼、他的血。 Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya. 好让我们有这个信志说，趁着我们还有气息的时候，我们要传扬耶稣基督他的牺牲、他爱的这个作为。 Sehingga ketika kita masih mempunyai nafas, kita memberitakan kasih Tuhan Yesus yang berkorban itu. 请我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 爱我们的主耶稣基督， Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, 今天上午我们再一次来到你的面前， hari ini sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. 我们已经听了你的真理，关于这个救赎的真理。